Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah pada pengajian lalu, kita telah membincangkan tentang kepentingan guru dalam memahami, dalam at-tafaqquh fid din, dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita membincangkan tentang kepentingan, kemestian ataupun kewajipan mencari guru dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan manusia diciptakan di dunia. Jadi sekarang insya-Allah kita akan bincangkan serba sedikit tentang apakah tugas guru tadi, ataupun apakah bidang tugas yang mesti dilaksanakan oleh seorang guru terhadap muridnya. Jadi pertama sekali kita rujuk kepada surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 164, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada umat orang-orang yang beriman. Idh ba'atha, tak kala Allah Ta'ala membangkitkan pada mereka seorang rasul daripada diri mereka sendiri. Itu ialah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap kita lah, yang telah memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang rasul. Jadi dalam ayat Quran ini Allah Ta'ala menyatakan beberapa tugas. Pertamanya ialah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyebutkan kepada umat manusia ayatihi, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah tadi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hatim daripada Hasan Al-Basri pada firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi al-hikmah tadi diterjemahkan dengan as-sunnah, iaitu sunnah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa in kanu, dan sesungguhnya mereka min qablu, sebelum daripada itu. Maksud sekiranya manusia tadi tidak dibangkitkan kepada mereka seorang rasul, ataupun seorang guru, ataupun seorang pembimbing yang menyempurnakan tiga tugas tersebut, maka nas daripada Al-Quran mengatakan min qablu, mereka tadi sebelum itu, sebelum dikurniakan dengan pembimbing dalam ketiga-tiga ilmu tadi, la fi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi sekarang ni kita dapat faham tiga tugas lah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yang diusahakan ataupun yang ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ni ialah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan menyatakan ataupun menceritakan tentang tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ialah untuk membuang kesyirikan daripada manusia, menjauhkan kekufuran daripada manusia, dan menjauhkan akidah-akidah yang tersalah. Jadi daripada situ dapat dilihat kepentingan ilmu tauhid. Maksudnya kepentingan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kepentingan akidah di dalam agama Islam, kerana ianya ialah pintu masuk untuk seseorang tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah Nabi sebelum apa-apa saja tugas yang lain, tugas ni yang pertama sekali ialah membuang kesyirikan, membuang penyembahan berhala, menjauhkan manusia daripada ibadat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada tugasan yang pertama tadi, ulama radhiyallahu ta'ala anhum berkata, daripada situ datanglah fardu ain yang pertama yang dikenali sebagai ilmu tauhid, ataupun yang dikenali sebagai ilmu usuluddin.
Jadi sebagaimana telah kita maklum dan telah kita bincangkan berkali-kali bahawa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi wafat, maka tugas mengajar ilmu tauhid ataupun ilmu tauhid yang dibawa oleh Nabi menceritakan tentang dalil kewujudan Allah, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tugas tersebut disambungkan oleh ulama-ulama seperti Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, seperti Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Maka salah silah pewaris tadi ataupun guru-guru tadi yang membawa keimanan ataupun menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang terdiri daripada kumpulan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi guru ataupun orang yang mewarisi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu tauhid, dia dikenali sebagai syekhun usuliyun mutakallim. Maksud syekh usuli yang mengajarkan usuluddin ataupun syekh mutakallim yang mengajarkan ilmu kalam kepada manusia. Adapun pelajar tadi, pelajar yang mempelajari ilmu tauhid di peringkat awal sebelum dia tadi mengetahui dalil-dalil tentang kewujudan Allah, kan tanda-tanda tentang keagungan Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajar di dalam ilmu tauhid tadi dipanggil sebagai muqallid. Setelah dia mempelajari ilmu tauhid tersebut, setelah dia mengetahui ayat, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikenali sebagai arifun bid-dalil. Dia ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil. Jadi kita dapat lihat apabila Nabi tadi ingin memasukkan manusia ke dalam agama Islam, apabila Nabi tadi ingin menyeru manusia kepada agama Islam, maka di situ Islam ataupun Nabi Muhammad SAW akan mencabar akalnya. Nabi SAW mencabar akal manusia tersebut untuk menzahirkan adakah terdapat Tuhan yang lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah terdapat Tuhan yang lain yang boleh mencipta bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat lihat ilmu tauhid untuk membawa manusia, untuk kita bercakap dengan manusia untuk menarik mereka masuk ke dalam agama Islam, maka tempat perbahasan ataupun medium perantaraan ataupun alat yang digunakan ialah akal manusia. Jadi sebab itulah ilmu tauhid tadi dia merujuk ataupun dia bergantung kepada ketetapan-ketetapan daruri. Maksudnya ilmu-ilmu asas yang Allah Ta'ala cipta di dalam akal manusia. Maka oleh sebab itu dalam Quran dia ada nas-nas yang menyuruh manusia berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yanzurun. Itulah ilmu pertama ataupun ilmu pertama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun tugasan pertama muallim, guru, iaitu mengajarkan kepada manusia ilmu tauhid. Selepas itu kita masuk pula pada nas kedua di dalam Al-Quran tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya membuang kesyirikan, mengajak manusia menyembah Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kudrat Allah Subhanahu wa taala, mengakui iradat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempurna manusia tadi dengan akalnya beriktikad inilah Tuhan yang wajib disembah, inilah Tuhan yang maha berkuasa, inilah Tuhan yang maha agung, maka kita berpindah kepada tugas kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Jadi daripada sini kita dapat lihat satu tugas yang amat penting, iaitu membersihkan. Dan apabila kita bincang permasalahan tazkiyah, maka ulama kata daripada situ datanglah ataupun ulama radhiyallahu anhum menyusun ilmu yang dipanggil sebagai tasawuf. Maksudnya ilmu untuk membersihkan diri ataupun ilmu tazkiyah ataupun ilmu tarbiyah. Tujuannya ialah untuk membersihkan penyakit-penyakit daripada hati manusia dan menjauhkan penguasaan syaitan daripada diri manusia dan menjauhkan penguasaan hawa nafsu terhadap diri manusia. Jadi alat ataupun cara untuk manusia tadi membersihkan dirinya, untuk manusia tadi menjauhkan dirinya daripada penguasaan nafsu dan syaitan sebagainya, maka alatnya ialah dengan beristighfar, berzikir dan menahan hawa nafsunya. Jadi sebagaimana kita dah maklum tadi, guru di dalam ilmu tauhid dikenali sebagai syekhun usuliyun mutakallim. Maka guru yang diistilahkan di dalam ilmu tasawuf yang akan membimbing roh manusia, yang akan membimbing hati manusia, yang akan memelihara manusia tadi daripada gangguan ataupun daripada tipu daya syaitan, syahwat, nafsu dan sebagainya, maka guru tadi dikenali sebagai syekhun mursyidun, guru yang memberi petunjuk kepada anak muridnya. Jadi di situ anak murid pula, sebagaimana dalam ilmu tauhid kan, anak murid tadi dikenali sebagai muqallid ataupun arifun bid-dalil.
Jadi di dalam ilmu tasawuf, guru dikenali sebagai syekhun mursyid, guru yang memberi petunjuk. Adapun murid ni tadi dikenali sebagai muridun salikun. Jadi lafaz murid yang kita gunakan sebagai dalam kehidupan seharian kita kata murid-murid sekolah. Kan murid tadi ialah lafaz Arab. Muridun ialah lafaz Arab, bermaksud seseorang yang berkeinginan, kan seseorang yang berkehendak. Tetapi apakah kehendak tersebut? Murid tadi bermaksud seseorang yang mempunyai keinginan. Cuma keinginan, apabila kita bincang dalam ilmu tasawuf, keinginan ni ialah keinginan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sudut orang tadi tu, anak murid di dalam ilmu tasawuf dikenali sebagai muridun, orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gurunya dipanggil sebagai mursyidun, penunjuk jalan, penunjuk cara bagaimanakah kamu nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca juga dalam buku tasawuf yang lain, dinyatakan juga bahawa istilah bagi murid di dalam ilmu tasawuf ialah salikun, ialah orang yang berjalan. Maksudnya diibaratkan kita ada satu perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti melintasi rintangan-rintangan, maka kita dipanggil sebagai salikun, orang yang berjalan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menjalani sesuatu jalan. Maka daripada kata kerja salaka, kita keluarkan satu kata nama, dipanggil sebagai salik, orang yang berjalan. Jadi sekiranya dia berjalan, apabila sampai kepada penghujungnya, dia dipanggil sebagai wasilun, ialah orang yang sampai. Nah, itu istilah di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya guru dikenali sebagai syekhul mursyid, dan anak muridnya dipanggil sebagai murid, orang yang salik berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tadi wasilun sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana dapat kita lihat ilmu tauhid, kan tugas pertama Nabi dan semua pewaris-pewaris ni berkaitan dengan akal manusia. Begitulah juga adapun ilmu tasawuf untuk membersihkan hati manusia yang diusahakan, yang diamat penting di sisi Nabi Muhammad SAW, dan diwarisi tugas-tugas tersebut oleh ulama-ulama tasawuf. Fokus mereka ataupun maudhu' tempat perbahasan mereka ialah al-qalb, iaitu hati manusia. Dari sini kita dapat lihat perbezaan. Sebagaimana ilmu tauhid dia berkaitan dengan akal manusia, adapun ilmu tasawuf kan dia berkaitan dengan hati manusia. Maka di situ mesti ada nas-nas, kan nas di dalam Al-Quran, kan nas dalam hadis Nabi Muhammad yang menceritakan tentang hati manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kan hati manusia menjadi tenang, kan menjadi baik dengan zikir. Dan sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, zikrullah shifa'ul qulub, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ialah penyembuh kepada hati manusia. Jadi sekarang kita dapat lihat itulah tugas yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, membersihkan manusia kan daripada penyakit-penyakit hatinya, dan menghiasi hati manusia tersebut dengan sifat-sifat mahmudah. Daripada pekat yang kedua tadi, daripada nas yang kedua tadi, kita fahamilah fardu ain yang kedua, iaitu ilmu tasawuf. Lepas itu terakhir sekali, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Maka daripada situ kita dapat memahami Nabi Muhammad SAW mengajar manusia cara-cara untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad mengajar kepada manusia perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ dapat kita fahami perbahasannya bermula daripada solat, puasa, haji, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Jadi dia lebih merujuk kepada perbahasan ataupun fardu ain ketiga yang diistilahkan sebagai ilmu fiqh, kan ilmu yang berkaitan dengan cara hidup, kan perbuatan zahir manusia, bagaimanakah cara mendirikan solat, kan bagaimanakah cara menunaikan zakat. Jadi daripada ayat tadi tu, daripada ayat surah Ali Imran ayat 164, kita dapat fahami ada 3 tugas penting yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dibawa oleh Nabi Muhammad, ataupun dipimpin ataupun ditanggung oleh Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul dahulu dan terkemudian, iaitu yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada manusia ayat-ayat kewujudan Allah. Yang kita fahami daripadanya, fardu ain pertama ialah ilmu tauhid. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan mereka, dan kita fahami daripadanya ialah ilmu tasawuf. Dan yang ketiga ialah wa yu'allim al-kitab wal hikmah, mengajarkan isi kitab dan hikmah di dalamnya, yang sebagaimana disyarahkan tadi ialah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka situ dapat kita fahami ilmu yang ketiga yang masih lagi belum dinyatakan, yang dinaskan oleh ulama juga sebagai fardu ain, iaitu ilmu fiqh. Jadi daripada nas tersebut
kita dapat lihat 3 tugas yang amat penting yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul, dan juga dibawa oleh pewaris-pewaris mereka sampailah kepada hari ini. Jadi sekarang kita cuba lihatlah beberapa nas yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama tentang kepentingan, tentang tugas nabi-nabi dan rasul tadi, dan kepentingan kita untuk mencari guru mengajarkan kepada kita ketiga-tiga tugasan tersebut. Jadi kita perlu mencari guru di dalam ilmu tauhid, kan mengajarkan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana sekiranya guru tadi mengajar akidah yang salah, kan itulah pintu masuk yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tu kita perlu mencari guru untuk mentazkiyahkan, untuk membersihkan hati kita agar kita tadi tidak dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita perlu mencari guru untuk mengajarkan kepada kita ilmu fiqh. Jadi setelah kita mengetahui kepentingan guru dalam pengajian yang lalu, dan sekarang kita dah mengetahui apakah tugas guru tersebut, maka sekarang barulah kita boleh menilai diri kita sendiri. Sekarang barulah kita boleh menilai di manakah kedudukan kita. Adakah kita sudah mempunyai ilmu tauhid yang betul, yang diajarkan dengan guru-guru yang bersilsilah sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Dan sekarang kita boleh menilai diri kita. Adakah kita tadi telah mempunyai seorang guru untuk membersihkan hati kita, untuk mengajar kepada kita bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegur kita tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan hati. Adakah kita masih lagi sombong? Adakah kita masih lagi cintakan dunia? Adakah kita masih lagi manusia yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita telah dikurniakan ikhlas? Adakah kita telah dikurniakan istiqamah? Jadi kita boleh nilai diri kita, adakah kita sudah mempunyai guru tersebut kan, untuk membimbing hati kita, membersihkan hati kita sebagaimana tugas kedua yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas-tugas Nabi Muhammad tadi diwarisi oleh ulama-ulama tasawuf. Kan, dan yang ketiga tadi kan, sebagaimana berkaitan dengan ilmu fiqh, kita nilailah diri kita, adakah kita telah pun mempunyai guru yang telah mengajarkan kepada kita ilmu fiqh, yang telah mengajarkan kepada kita cara solat, kan, cara untuk meletakkan tangan ketika kita berdiri, cara untuk mengangkat takbir, kan, cara untuk berdiri di dalam solat, cara untuk kita tadi menunaikan puasa, zakat dan sebagainya. Sekarang kita boleh nilai diri kita sendiri, adakah kita telah mempunyai ketiga-tiga guru tersebut. Nabi Muhammad SAW kita maklum, dialah guru yang paling agung, dialah guru yang paling sempurna, dialah guru yang mengajarkan ketiga-tiga tugas tersebut serentak. Tetapi di akhir diwarisi ilmu tersebut daripada seorang pewaris kepada seorang pewaris yang lain, dan kebiasaannya setiap guru tadi kadang-kadang dia mewarisi satu ilmu daripada ketiga ilmu tersebut, dan setengah guru yang lain mewarisi ilmu kedua, dan guru yang lain mewarisi ilmu yang ketiga. Maka oleh sebab itu kita perlu mempunyai 3 orang guru. Tetapi sekiranya kita ditakdirkan mempunyai seorang guru yang boleh mengajarkan kepada kita tauhid, kan, yang boleh mengajar kepada kita membersihkan hati kita, dan guru tersebut juga boleh mengajarkan kepada kita tentang tertib ibadat luaran jasad kita, maka itulah guru yang paling baik sekali. Dan itulah nikmat-nikmat guru, dan murid yang boleh mempelajari daripada guru tersebut, itulah senikmat-nikmat murid, kan, ataupun murid yang paling besar dikurniakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita lihatlah beberapa kalam ataupun beberapa nas, kan, daripada ulama radhiyallahu taala anhum yang menceritakan tentang kepentingan tugas-tugas ataupun kepentingan guru dalam manusia tadi memahami tugas-tugas Nabi dan Rasul. Jadi sebagaimana kita dapat lihat di sini, di dalam hikam dalam hikam Ibnu Athaillah, dia berkata, la tashab man la yunhiluka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jadi sekarang ni Ibnu Athaillah berkata, apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, apabila kita ingin memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mestilah bersahabat dengan orang yang telah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata la tashab. Jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang melalaikan kamu. Jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang akan menipu kamu. Jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang membawa akidah yang salah. Jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang fasik. Kerana ketiga-tiga keadaan tadi, maksudnya orang yang membawa akidah yang salah, orang yang hatinya lalai tidak mengerti Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang fasik melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merosakkan diri kita. Maka di situ ada larangan daripada kita tadi
bersahabat ataupun berguru kan dengan orang yang membawa akidah yang salah, dengan orang yang mempunyai hati yang keras, kan orang yang hatinya penuh dengan dosa, ataupun orang yang zahirnya sentiasa berbuat maksiat. Jadi di situ ada larangan, la tashab man la yunhiduka haluhu, manusia yang keadaannya tidak mendorong kamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni setelah kita mengetahui kepentingan guru dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mengetahui tiga bidang tugas yang amat utama yang dinaskan di dalam Al-Quran, maka sekarang ni sekiranya kita tidak juga mencari guru, ataupun sekiranya kita menganggap kewujudan guru dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ialah tidak penting, maka di situ kita dapat buat beberapa kesimpulan. Kan sekiranya ada lagi dari kalangan umat Islam yang masih lagi belum, ataupun yang menganggap ilmu boleh dipelajari secara bersendirian, ataupun beribadat boleh dibuat secara bersendirian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala boleh dibuat secara bersendirian, maka itu kita boleh katakan manusia yang tidak mengetahui perkara ataupun maqasid yang amat penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana kepentingan guru tadilah diletakkan dalam dua kalimat syahadat. Kerana kepentingan guru tadilah diletakkan dalam surah Fatihah. Jadi sekiranya mereka tidak juga mencari guru untuk menegur mereka dalam segala sudut yang tiga tadi, maka kita kata itulah kerana tidak mengetahui ataupun tidak mengetahui kepentingan ataupun tidak dapat memahami hakikat apakah perkara sebenar yang perlu dicari dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keadaan yang pertama tadi itu boleh diajar. Sekiranya kita tadi diselubungi dengan keadaan pertama, maksudnya kejahilan, tidak mengetahui ataupun sebagainya, maka itu kita bimbing manusia. Kita bagi tahu kepada manusia, kan kamu masih belum boleh membaca Al-Quran, kamu mesti mencari guru membaca Al-Quran. Kamu masih belum dapat menunaikan solat, kan kamu mesti mencari guru untuk menunaikan solat. Kita masih lagi belum membersihkan hati, maka kita perlu mencari guru untuk membersihkan hati. Itu sekiranya tidak mencari guru disebabkan oleh tidak mempunyai maklumat ataupun tidak mengetahui kepentingan guru dalam agama Islam, maka itu kita bimbing, kan kita ajar sedikit demi sedikit agar dia memahaminya. Tapi yang kita takut sekali ialah apabila masalah keengganan tadi. Apabila masalah enggan mencari guru, termasuk di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara. Itu yang paling kita takut sekali. Maksudnya enggan. Dalam Quran dinyatakan aba, maksudnya seseorang tadi enggan untuk mencari guru ataupun enggan untuk tunduk di bawah guru, enggan untuk pergi berjumpa guru, mempelajari sesuatu ilmu daripadanya, dan yang paling kita takut keengganan sifat tidak ingin tadi ataupun sifat tidak mementingkan kewujudan guru datang daripada satu masalah wastakbara, orang yang amat takabur. Itu kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takabur inilah sebab kebinasaan iblis. Iblis apabila dia tadi disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wasallam, maka dia enggan. Keengganan untuk tunduk kepada guru yang agung iaitu Adam alaihi salatu wasallam menyebabkan iblis tadi dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat sehingga selama-lamanya. Jadi sekali setelah kita mengetahui kedudukan yang amat agung bagi guru-guru dan pengajar-pengajar agama, waris-waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat lihat kumpulan-kumpulan yang membawa ajaran salah ataupun orang-orang munafik, mereka mengetahui agama Islam tertegaknya dengan guru. Keagungan ataupun kejayaan dakwah Islam bergantung kepada guru, bergantung kepada pembimbing, maka kita dapat lihat ajaran-ajaran sesat sebelum mereka tadi menyerang umat Islam, dia akan menyerang guru-guru itu terlebih dahulu. Jadi sebagaimana kita lihat, guru yang paling agung ialah Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapat lihat kumpulan yang menyerang Nabi Muhammad seperti Yahudi, tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad kita ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat ialah guru yang amat agung yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan dapat lihat juga di situ munculnya ajaran sesat yang menghina sahabat, munculnya ajaran sesat yang melaknat sahabat, kan munculnya ajaran sesat yang mengkafirkan keseluruhan sahabat-sahabat melainkan ahli keluarga baginda SAW. Dan selepas sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in diwarisi oleh ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Sy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, dan peringkat yang ketiga itu pun, pertama ialah Nabi Muhammad SAW, kedua ialah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan ketiga ialah ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita dapat lihat juga hari ini
wujudnya kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang menghina imam-imam ahli sunnah wal jemaah, imam-imam mazhab yang 4 dan menghina imam-imam sufi tadi. Dan apabila kita melihat mana-mana kumpulan menghina Imam Syafi'i, ketahuilah itulah manusia yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat manusia menghina Imam Ghazali atau merendah-rendahkan Imam Ghazali, kita dapat lihat inilah manusia yang ingin merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat manusia menghina ulama-ulama tasawuf, apabila mereka merendahkan kedudukan Syekh Junaid, atau mereka tadi menghina Imam Syekh Abu Hasan Syadzili, atau menghina Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ataupun menganggap imam-imam sama ada Imam Syafi'i ke, ataupun Imam Ghazali ke, ataupun ulama-ulama dalam tasawuf tadi sebagai ulama-ulama yang sesat, ataupun ulama yang salah, ataupun ulama yang ekstrim, ataupun ulama yang tidak memahami Al-Quran dan Hadis, kita tahulah itulah kumpulan yang sesat. Itulah sebenarnya kumpulan yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, kerana agama Allah Subhanahu wa taala keselamatan agama tersebut wujud pada guru, kan, wujud pada manusia yang dibangkitkan oleh Allah untuk memelihara agama tersebut. Jadi perkara ini maksudnya menghancurkan agama dengan menghancurkan guru-guru di dalam agama Islam. Perkara ini telah diketahui oleh munafik, kan, munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang munafik tadi, dia kata apa dia? Dia kata humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Maksudnya munafik di zaman Rasulullah, dia menyedari bahawa institusi guru, kan, institusi pembimbing dalam mengajar agama Allah Subhanahu wa taala ini amat penting. Maka oleh sebab itu, cara dia nak merosakkan guru, munafik dia kata apa? La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Janganlah kamu memberikan bantuan kewangan. Janganlah kamu memberikan nafkah. Kan, janganlah kamu tadi menolong orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang belajar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, datang daripada kampung, duduk seminggu sebulan belajar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menghasut, kan, orang-orang kaya, kan, ataupun orang-orang yang mempunyai harta. Jangan bersedekah kepada pelajar-pelajar agama. Jangan bersedekah kepada murid-murid Rasulullah. Jangan bersedekah kepada ahli sufah. Tujuannya hatta yang fadus, supaya mereka pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Dan apabila adanya guru, iaitu Rasulullah SAW, tetapi muridnya tak ada, ataupun muridnya tadi dijauhkan daripada gurunya, maka itulah cara untuk menghancurkan agama Islam. Jadi sebab itu kita dapat lihat ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran yang sesat, mereka akan menyerang institusi mu'alim, institusi mursyid, kan, institusi guru di dalam agama Islam. Sebagaimana kita dah bincangkan tadi, mereka menyerang Nabi Muhammad SAW. Kan, mereka menyerang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menyerang ulama-ulama pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan itu antara perkara penting yang dapat kita bincangkan dalam memahami kepentingan guru di dalam at-tafaqquh fid din, dan dalam kita tadi mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, kita ambil beberapa kalam lah daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia berkata, Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyatakan bahawa sekiranya seseorang tidak mempunyai pembimbing, kan, di dalam ibadatnya, sekiranya dia tadi beribadat bersendirian, maka dia kata fala budda ayyamalla minha. Maka dia kata dikhawatiri pada satu hari nanti dia akan berasa jemu, kan, wa yazhaba mailuhu ilaiha, dan akan hilang kecenderungannya kepada agama. Itu satu bahana lah, ataupun satu bahaya apabila seseorang tadi beribadat tanpa bimbingan guru. Mula-mula dia akan beribadat dengan semangat, kan, dia akan buat satu benda dengan banyak, dengan berulang-ulang, bersungguh-sungguh. Tapi apabila tak ada guru yang membimbingnya, tak ada guru yang nak menegur, ataupun tak ada guru yang nak menambahkan lagi, ataupun membimbingnya dalam apakah ibadat yang perlu diteruskan selepas peringkat kedua, ketiga, keempat, maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata dikhawatiri orang tadi akan jemu lalu meninggalkan ibadatnya. Itu keadaan yang pertama. Au yu'jabu biha, ataupun sekiranya dia beribadat tanpa guru, 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 50 tahun, kita akan dapat lihat munculnya manusia yang bersifat ujub, kan, munculnya manusia yang bangga dengan ibadatnya sendiri. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata, wa hadza makrun minallahi ta'ala bihi bila syak. Ini ialah tipu daya yang Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut tanpa syak. Dan itulah ujian apabila manusia tadi tidak
berusaha mencari pembimbing dalam mempelajari agama Allah dan dalam beribadat memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan ini kita dah bincangkan beberapa perkara yang penting, kan, iaitu tugas-tugas tugas Nabi Muhammad SAW dan tugas pewaris-pewaris mereka, kan. Dan kita dapat lihat di sini betapa pentingnya kedudukan guru di dalam agama Islam, sehingga kan ajaran-ajaran sesat di dunia mereka tadi menyerang institusi guru di dalam agama Islam dengan tujuan untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita dapat lihat bahawa sekiranya seseorang tadi tidak mempunyai guru, sekiranya seseorang tadi tidak mempunyai pembimbing dalam beribadat terutamanya, dikhawatiri dia akan meninggalkan ibadat tersebut kerana dia tidak mendapat hasil ataupun dia tak tahu apakah hasil yang telah didapat. Dan sekiranya dia tidak meninggalkan ibadat tersebut, dikhawatiri dia akan ditimpa dengan perasaan ujub, kan, bangga dengan ibadatnya sendiri, merasakan dia lah paling banyak sekali ibadatnya, sebagaimana penyakit ini telah menimpa kepada iblis, sehingga kan dia tadi enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita minta lindung daripada kedua-dua keadaan tersebut. Bahkan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita pembimbing, menemukan kita dengan pembimbing sama ada pembimbing rohani, pembimbing yang mengajar kita fiqh, kan, pembimbing yang mengajar kepada kita Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mengajar kita dalam semua bidang ilmu agama Islam. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita pembimbing tersebut, dan kita mohon juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada kita ketaatan untuk mengikut mereka, mengikut ajaran mereka, dan memberikan kepada kita sifat tawaduk agar kita dapat merendah diri di hadapan mereka, merendah diri di hadapan pewaris-pewaris Rasulullah SAW, agar kita mendapat keberkatan dan kemanfaatan daripada mereka di dunia dan di akhirat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudah berkongsi ilmu pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.